Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahilladzi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih, saya hormati Ustaz pengacara majlis, yang dihormati lagi kasih Ustaz pengurusi Surau Al-Faizin, Masjid Al-Faizin, seluruh elan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang sekalian, alhamdulillah. Email daripada KL. Saya cuma Ahmad tak ingat abang korang tak mandi ke? Tak, dan patutnya sampai awal sikit tapi jam. Berapa kali jam atas highway tu, subhanallah, saya semak sementara nak sampai ni tuan-tuan. Allahumma salli Muhammad. Ala kulli hal dapat sama-sama dengan tuan-tuan pada malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, salli Muhammad. Nampak stres masing-masing ni. Marah gaya ni. Tak sedap marah lagi. Nu bau sedap kambing kat luar tu. Sambil duduk lalu tadi ni, ya Allah sedap betul bau ni, berhenti awal jawab dah. Hidang awal sangat. Tak boleh lama-lama tu. Subhanallah. Kita buat maulid ni tuan-tuan, Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Apa tujuan kita buat? Allahumma salli. Pasal apa kita buat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tujuan kita buat maulid ni tuan-tuan, yang pertama dia ialah tanda kesyukuran kita atas kurniaan Allah SWT kepada kita yang nama dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita syukur, kita seronok. Pasal apa syukur? Pasal apa yang kita ada dalam hidup kita pada setiap hari ini, kalau tak kerana baginda Rasul SAW ajak kita, kita ni apa pun tak tahu. Apa jadi dengan kita pun tak tahu. Tuan-tuan bangkit pagi tadi, bangkit awal tadi ni, kata apa mula-mula sekali? Kata apa? Alhamdulillah. Siapa ajak kita kata alhamdulillah tu? Nabi lah ajak. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Bila bangun saja tidur. Sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tidur, Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan ikat kita dengan 3 ikat. Dan syaitan kata dekat ikatan tu, bisik dekat, dia kata malam kamu masih panjang, malam kamu masih panjang. Tukar pergi bahasa kita bagan serai ni, awal lagi tidur lu, bisik tu. Awal lagi relax lu, dia bisik kita gitu. Biasa dengar tak bisikan tu? Tiap-tiap hari dengar. Tu yang bunyi jam tutup tidur balik tu. Tuan-tuan, lepas tu bila kita bangkit kata Nabi SAW, fadzakarullah, sebut nama Allah. In halat uqdatun, turunkan satu ikat. Maka siapa ajak kita bangkit pagi kata alhamdulillah? Nabi ajak.
Bahkan kata Alhamdulillah tu kata Nabi SAW, tamla'ul mizan, memenuhi itu ruang timbangan mizan. Tama. Lepas tu Nabi kata apa? Thumma fa in tawadda. Kemudian seandainya dia berwuduk, in halat suqdatun, turunkan satu ikat lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa ajak kita lepas bangkit-bangkit ambil wuduk nak sembahyang? Siapa ajak? Siapa ajak kita macam mana cara untuk kita wuduk tu? Siapa ajak? Mereka tanya pun tak mau jawab pasal apa. Marah sungguh mbak gaya tu. Jawab bila sikit, sambut-sambut. Kita kadang-kadang pergi ceramah, tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan biasa ceramah tanya ustaz. Kalau kita pergi ceramah orang buat itu, kita rasa macam 5 minit nak berhenti tu. Betul tak nak? Sungguh tuan. Kalau orang buat macam excited macam tu, seronok tu, kita pun rasa macam ceramah nak berhenti lama sikit. Kalau tu kita berhenti dalam pukul 10 sekali. Kalau tuan-tuan gelak lebih sikit. Ni, kalau tuan-tuan buat betul sekali pukul 8.30 tu berhenti. Allah sebab tu saya juga cukup tak seronok kalau apa ni buat live online. Tak ada buat meeting online tu. Allah depa panggil kita ceramah online. Depa panggil kita ceramah online. Dijemput Ustaz Jafri untuk menyampaikan ceramah. Kata apa ni pengurusi majlis tu. Sama-sama dia jemput kita tu, dia pun tutup video dia. Bukan takat dia tutup, semua orang tutup. Aku bercakap seorang-seorang. Dekat situ ada hampir 30 orang, 40 orang, semua kelam. Tinggal kita cakap seorang-seorang. Tuan-tuan try tengok ni, sekejap siapa tuan-tuan try cakap seorang-seorang lagi dulu. Saya kata dia apa? Boleh tak buka lah video tu. Saya nak bagi nampak interaksi sikit kan. Nampak orang gelak ke, orang senyum ke, angguk faham ke. Ada seorang tu dia terlupa, dia nak tutup dia punya audio tu, dia kata apa? Gatai ustaz ni, tengok. Dia terlupa nak tutup dia punya mikrofon. Gatai dia kata ustaz ni. Saya pun jawab, saya bukan gatai. Allah ni cepat-cepat tutup perasan. Ada reaction tu seronok sikit kita nak ceramah kan. Allah bersama tuan-tuan. Siapa ajak kita? Nabi SAW ajak kita. Dan pada setiap wuduk kita tu, semuanya akan menggugurkan dosa. Kata Nabi SAW, "Idza adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat." Mau tak aku ajakkan kepada kamu amalan yang amalan ini akan mengampunkan dosa kamu dan mengangkat darjat kamu di sisi Allah. Maka kami pun berkata, qalu bala ya Rasulullah, bahkan kami nak tahu Rasulullah cerita dekat kami. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, salli ala Muhammad, berwuduk, perelokkan wuduk kamu, salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, walaupun dalam keadaan kamu sukar. Perelokkan wuduk dalam keadaan sukar. Amalan yang akan mengampunkan dosa kita dan mengangkat darjat kita. Perelok sungguh-sungguh wuduk ni, bagi rata kena semua perbuatan untuk memperelokkan wuduk tu akan mengampunkan dosa dan mengangkat darjat kita di sisi Allah. Setiap daripada titisan air yang kena muka kita tu yang jatuh akan menggugurkan dosa-dosa kita. Siapa ajak kita? Nabi SAW ajak kita. Kemudian kata Nabi SAW, "Thumma," kemudian dia solat, maka in halas uqdatun, akan terungkai pula satu ikat lagi. Maka dia akan bangun dalam keadaan segar dan cergas. Seandainya tidak, dia akan bangun dalam keadaan lesu dan malas. Maka kita pun semayang, bangkit, salli ala Muhammad, bangkit semayang sunat tahajud dulu 2 rakaat. Yang waktu sangat istimewa tu, yang yanzilu Rabbana tabaraka ta'ala fi kulli lailatin ila samai dunia tu, yang turun Allah ke langit dunia, salli ala Muhammad. Allah tanya dekat malaikat, Allahumma salli ala Muhammad. Allah tanya, ada siapa tak yang nak minta apa-apa aku nak makbulkan? Salli ala Muhammad. Ada siapa dah yang nak minta apa-apa aku nak bagi kat dia? Ada tak siapa-siapa yang nak minta ampun, aku nak ampunkan dosa dia? Tu bila tu? Sepertiga akhir malam. Yang Nabi SAW kata apa? Yang Allah sebut dalam Quran tu, salli ala Muhammad, "Wa minal laili fattahajjat bihi nafilatan." Orang yang
ambil sebahagian daripada malam dia untuk dia bangun untuk melaksanakan ibadat sunat. Orang ni dapat apa ni? Dapat maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji di sisi Allah. Sallallahu alaihi. Siapa ajak tu? Nabi SAW ajak kat kita. Bangkit gosok gigi, siapa ajak tu? Nabi SAW ajak kita. Bangkit mandi, siapa ajak tu? Nabi SAW ajak kita. Pakai pakaian cantik, tutup aurat belakang, siapa ajak tu? Nabi SAW ajak kita. Mayang pula 2 rakaat sebelum mayang subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih hebat daripada dunia dan segala isinya. Siapa ajak tu? Nabi SAW ajak kita. Pi mayang subuh pula berjemaah. Sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla laila kullah. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah, pahala baginya seperti dia solat seluruh malam. Siapa ajak tu? Nabi SAW ajak kita. Kalau saya nak senarai, berapa banyak benda yang kita buat dalam hidup kita yang kalau Nabi tak ajak kita tak erti, kita tak mampu untuk senarai. Bukan cerita ibadat saja. Tuan-tuan makan nasi tangan kanan ke tangan kiri? Ada dekat sini siapa makan nasi tangan kiri? Tak ada. Siapa ajak kita makan nasi tangan kanan? Siapa ajak? Mak kita ajak lah. Takkan Nabi SAW ajak kita. Betul tak? Mak kita lah ajak dulu ni. Nak makan kita. Dia tampak tangan kita. Makan tangan kanan cik. Siapa ajak dia makan tangan kanan? Mak dia ajak dia. Mak dia ajak dia. Tapi puncanya siapa? Nabi SAW kata, Qul biyaminika. Makan dengan tangan kanan kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW suruh. Maksudnya, apa yang duduk dalam hidup kita ni, semuanya ada yang Nabi SAW ajak kat kita. Maka kita dapat kelebihan-kelebihan daripada apa kita buat tu, tak lain daripada hadirnya Nabi SAW dalam kehidupan umat manusia. Maka dia menjadi keluarkan kita daripada zulumat kepada cahaya yang terang benderang. Patut tak kita seronok dengan kelahiran Nabi SAW? Patut sangatlah. Kata, siapa duk ajak-ajak buat ni? Tuan-tuan tahu tak siapa orang yang bukan sambut maulid Nabi setahun sekali? Tuan-tuan jawab soalan ni. Siapakah orang yang dia sambut maulid Nabi setiap minggu? Siapa? Tahu siapa? Nabi SAW sendiri. Ketika ditanya kepada Nabi SAW, ada apa dengan puasa hari Isnin ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, dzaka yaumi. Sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, wulidtu fihi. Pada hari tersebut aku dilahirkan. Nabi sambut hari kelahiran dia setiap minggu hari Isnin dengan cara Nabi SAW puasa. Betul tak bila satu benda besar dalam hidup kita, nak sambut dia, puasa? Yang pertama, bila Nabi SAW sampai ke Madinah. Nabi sampai kat Madinah, Nabi tengok orang Yahudi puasa hari Ashura. Maka Nabi SAW tanyalah dekat orang Yahudi, pasal apa hampa puasa hari Ashura ni? Dia kata hari ni, hari Ashura ni, 10 Muharram ni, hari orang-orang, Allahumma salli ala Muhammad, Bani Israel terbebas daripada cengkaman Fir'aun. Nabi Musa terlepas daripada cengkaman Fir'aun. Dan hari itu Fir'aun tenggelam. Sallallahu alaihi Muhammad. Pada hari tersebut, maka orang-orang Yahudi menyambut akan peristiwa besar ini dengan mereka berpuasa. Maka kata Nabi SAW, kami lebih berhak kepada Musa berbanding dengan kamu. Maka Nabi suruh dia, Nabi perintahkan umat dia untuk berpuasa pada hari Ashura. So sambut peristiwa besar tu buat apa? Puasa. Antara peristiwa besar lagi yang berlaku dalam kehidupan kita setiap tahun, hari nama dia Hari Arafah. Berimpun seluruh umat daripada seluruh dunia, berimpun di satu tempat nama Padang Arafah. Nabi suruh kita buat apa? Orang yang tak pi duduk Padang Arafah, semua pekat puasa, sambut peristiwa besar. Maka Nabi SAW sambut peristiwa besar kelahiran dia pada tiap-tiap tahun dengan berpuasa. Kita mau try tengok sambut birthday kita, puasa. Kita sambut birthday tiup kek, tiup lilin. Siapa ajak tiup lilin tak tahu? Tuan-tuan tahu tak?
buatlah kenduri, tak apalah buat kenduri. Tapi mai tiup lilin takik ni sebenarnya punca daripada siapa? Siapa yang ajak mai tu? Saya ingat saya kecil-kecil dulu tuan-tuan, tak pernah berjumpa makan potong kek tiup lilin. Tuan-tuan baca balik sejarah tiup lilin. Pasal apa dan siapa yang memulakan tradisi tiup lilin waktu sambut birthday? Tuan-tuan tahu siapa? Tuan-tuan tahu siapa? Orang Kristian. Dan dia tiup lilin itu dengan hajat. Buat wish. Apa wish kamu? Dia diam. Dia tiup. Dia doa, dia ada hajat dia, kemudian dia tiup lilin tu. Depa buat tu, yang kita pergi buat pasal apa? Tahu pasal apa kita buat? Pasal kita tiru dia buat. Tiru, Sallallahu Muhammad. Tiru dalam keadaan tak tahu pasal apa kita tiru. Betul lah Nabi SAW kata apa? Kamu akan ikut mereka daripada sejengkai, daripada selangkah, kemudian sehasta, kemudian sejengkai, sampai mereka masuk lubang bewak pun nanti kita ikut. Sahabat tanya, adakah mereka itu orang Yahudi dan Nasrani, wahai Rasulullah? Bahkan siapa lagi, kata Nabi SAW. Nah, tapi taklah suruh puasa masuk birthday, kita puasa. Taklah macam tu. Bolehlah nak buat kenduri. Tapi subhanallah, cuba tukar dia dengan doa, dengan solat hajat, supaya Allah panjangkan usia, Allah berikan kebaikan, kesejahteraan apa sebagainya. Tak ada. Kalau nak buat kek juga, tak payah boleh lilin. Nah, ni lah ni pergi cucuk kat atas pula tu. Lah ni bukan lilin jenis bunga api tu, cuk. Sembok tu. Lepas tu buat apa ni, sambut birthday Tok Wan. Tok Wan datang apa ni? Dia pun nak try tiup, lah terbakar bulu hidung. Ni nak buat je semua Allah. Nabi SAW antara orang, Nabi SAW ialah manusia sangat istimewa yang menyambut hari lahirnya pada setiap minggu. Allahumma salli ala Muhammad. Yang mula buat majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tak payah buat. Para sahabat duduk depan Nabi tiap-tiap hari. Mereka punya sayang kat Nabi ni tuan-tuan, tak payah cerita. Sangat sayang kat Nabi SAW. Keluar rumah, balik teringat Allah, rindu pula kat Nabi SAW. Keluar pergi tunggu kat lorong kot Nabi SAW lalu, kot nak tengok, dapat tengok wajah Nabi SAW pun cukup dah. Ada tak orang rindu orang sampai tahap macam tu? Tuan-tuan ingat tak? Ingat tak dulu waktu duduk berkenan dekat, duduk sebelah kampung tu, duduk kayu. Saya semua bicycle warna pink tu. Dulu zaman dulu. Handphone tak ada apa. Dia kata dapat tengok bumbu rumah pun jadilah ustaz. Kayu depan rumah tengok bumbu rumah pun jadilah. Duduk tepi, duduk bawah pokok pelam tu, tengok kokok keluar lagi nak jeluh pada jauh. Merindui. Sahabat Nabi SAW tak dapat tengok Nabi, Allah rindu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tunggu pula. Sayyidina Anas bin Malik cerita, dia pi kat Nabi tu sekadar nak pi duduk tengok wajah Nabi je. Pi rumah Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasulullah ada? Rasulullah tak ada kat rumah. Rasulullah ada kat belakang. Pi ya. Pi ya. Anas bin Malik pi. Pi tengok Nabi SAW duduk atas satu longgokan tanah tu. Nabi SAW duduk kat atas tu. Dia pi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya, kamu main ni pasal apa? Tak ada apa, kerana Allah dan Rasul saja. Tak ada apa-apa. Nabi kata duduk. Dia duduk tepi Nabi SAW. Kata Anas, saya duduk tak cakap apa-apa pun. Tak ada, bukan pi nak bersembang, bukan pi nak bercakap, bukan nak tanya apa-apa. Pi tu sekadar nak tengok wajah Nabi je. Subhanallah. Duduk tepi Nabi. Nabi tak cakap, dia pun tak cakap. Duduk je. Duduk Ustaz, saya nak Abu Bakar mai. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Muhammad. Kamu mai pasal apa wahai Abu Bakar? Tak ada apa Rasulullah, kerana Allah dan Rasul. Duduk depan dia. Duduk Ustaz, Sayyidina Umar pula mai.
Pasal apa mai ni? Kerana Allah dan Rasul. Duduk pula. Sebab Sayyidina Osman pula mai. Mai pekat-pekat berimpun ramai mai. Mai pasal apa? Tak ada apa-apa. Sekadar nak tengok wajah Nabi je. Sampai macam tu tuan-tuan. Kisah tu, kisah mukjizat Nabi SAW. Bila duduk ramai-ramai, Nabi SAW ambil batu-batu yang duduk kat bawah tu, kerikil tu, Nabi tak macam tu, batu tu bertasbih. Lepas tu Nabi SAW tak balik di bawah, dia senyap. Nabi SAW ambil balik, tak atas tangan Sayyidina Abu Bakar, dia bertasbih. Ambil tak bawah, dia senyap. Nak cerita, rindunya para sahabat, pi cari Nabi bukan nak sembang, nak tengok wajah je. Seorang lelaki pergi jumpa Nabi SAW, Ya Rasulullah, macam mana keadaan dia kalau seorang tu, dia ni sangat cinta kat seorang tu, tapi amal dia tak sama, grup dia tak sama, geng dia tak sama macam orang tu. Dia nak tanya tu tentang dia. Dia nak habaq kata dia cinta kat Nabi, dia tak gamak, malu. Dia kata apa? Rasulullah, macam mana keadaan kalau orang tu, dia ni kan cinta sangat kat orang tu, tapi amal tak sama, maqam tak sama, duduknya tak sama. Maka Nabi SAW kata apa? Al-mar'u ala man ahabba. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cinta. Okey. Yang tu yang nak dengar pun. Balik dia, seronok. Pasal apa? Pasal tak ada orang yang dia cinta lebih daripada Nabi SAW. Seorang lagi mai masuk celah-celah orang ramai ni. Celah-celah orang ramai ni, orang Arab Bedui. Para sahabat, kalau ada orang Arab Bedui masuk dalam majlis mereka, mereka seronok. Tahu pasal apa? Pasal orang yang jenis sahabat-sahabat ni yang macam educated sikit ni, macam segan lah nak tanya Nabi SAW, nampak macam soalan-soalan tu bodoh. Tapi kalau orang Arab Bedui masuk-masuk, Rasulullah, ni saya nak tanya satu soalan. Oh, mereka tumpang seronok lah. Pasal apa? Saya tanya soalan bodoh-bodoh, mereka boleh tumpang sekali ilmu dia. Nah, demikian diceritakan dalam riwayat. Dia masuk celah-celah orang ramai. Rasulullah, mata sa'ah. Bila nak kiamat ni Rasulullah? Dia tanya kata. Rasulullah tanya, kamu tanya tentang kiamat, apa persediaan kamu tentang kiamat? Rasulullah, saya ni amal pun tak ada. Solat pun sikit-sikit je, puasa pun sikit-sikit je. Tapi Rasulullah, saya sangat cinta ke Allah dan sangat cinta kepada kamu Rasulullah. Rasulullah kata apa? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Oh, habis cerita balik. Anas bin Malik kata apa? Hari itu aku dengar satu benda yang sangat menggembirakan aku selepas aku masuk Islam. Pasal apa? Pasal tak ada orang yang aku lebih cinta daripada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Abu Bakar, daripada Sayyidina Umar, dan aku nanti akan bangkit bersama dengan mereka nanti di yaumul qiyamah. Oh, tuan-tuan, meluahan perasaan cinta. Seorang lelaki dia mai, Rasulullah, saya ni sangat cinta kat Rasulullah. Sangat sayang kat Rasulullah. Kalau saya balik rumah ni, saya rindu nak tengok wajah Rasulullah. Saya cari apa saja jalan untuk tengok Nabi SAW. Lalu Rasulullah, bila saya balik rumah saya teringat macam mana keadaannya nanti bila kami masuk syurga. Syurga kita tak sama. Syurga Rasulullah mesti syurga nu paling tinggi. Takkan kami layak nak duduk syurga paling tinggi ni. Kami mesti, kalau kami dapat masuk syurga pun, syurga kami mungkin duduk rendah-rendah lagu tu kot. Kata lelaki ini kepada Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man ati'ullah war rasul, siapa yang taat dia kepada Allah dan taat dia kepada Rasul, maka dia akan bersama ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Nanti dia akan bersama dengan para nabi. Dia pilih siapa? Dia taat ke Allah, dia taat ke Rasul, dia cinta ke Allah, cinta ke Rasul, dia akan duduk sama dengan Nabi SAW walaupun dia tak taraf Nabi. Duduk dengan para siddiqin, orang-orang siddiq, orang yang benar. Wasyuhada, orang-orang yang syahid walaupun dia tak syahid. Wassalihin, dengan orang-orang yang saleh.
Fahasuna ulaika rafiqa. Dan tak ada teman yang lebih baik lagi daripada yang demikian itu. Dan Ustaz Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Seorang wanita muslimah, perempuan, Allahumma salli ala Muhammad, dia pergi hantar keluarga dia untuk berjihad, perang. Ayah dia, abang dia, anak-anak lelaki dia pergi perang ni. Pergi hampa keluar perang cepat, pergi keluar perang. Dia pun keluar pergi perang. Dia dengan bangga sekali pergi hantar anak-anak lelaki dia, ayah dia, suami dia, abang dia, pergi hampa semua perang orang lelaki-lelaki. Duk tak berapa lama, ada orang mai habaq. Makcik, Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Ni pasal apa ni mai ni? Kami nak beritahu kat makcik, ayah, suami, abang, anak-anak makcik semua telah syahid. Dia diam. Tahu dia tanya apa? Saya nak tanya satu benda boleh? Apa dia? Rasulullah macam mana? Dia tak tanya ni, tanya ni. Yang ni dia tak indah lagi. Saya nak tahu satu je. Rasulullah macam mana? Rasulullah baik-baik saja. Saya nak tengok sendiri dengan mata saya sendiri. Rasulullah tu elok ke tak elok? Nu yang suami dia, nu yang ayah dia, abang, tak heran ada ni. Saya nak tengok Rasulullah tu macam mana. Boleh tak bawa saya pergi tengok? Jom makcik, bawa pergi. Tengok-tengok Nabi SAW luka-luka apa semua kena apa semua dalam peperangan tersebut. Dia kata tak ada musibah yang lebih besar lagi daripada musibah Nabi SAW cedera. Nu yang ayah dia mati, yang suami dia mati, yang ni tak musibah lagi. Rasulullah SAW tu, kalau luka tu musibah lagi besar lagi kat dia. Nak abang ni tuan-tuan, ni bukan takat mulut cakap, ni cinta dalam hati. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu para sahabat tak sambut maulid lah tuan-tuan. Nabi duduk depan mata mereka. Luahan cinta kat Nabi tu, Nabi duduk depan. Nak sambut apa setahun sekali? Kita jauh pada Nabi SAW. Kalau tak ada program maulid Nabi SAW macam ni tuan-tuan, bila masa yang duk cerita pasal Nabi? Bila masa yang duk selawat dengan Nabi? Bila masa nak bagi masuk dalam hati ni, kok cinta sikit kat Nabi SAW? Kalau tak ada majlis ni setahun sekali. Betul tak saya kata? Bila makin jauh, ada seorang sultan. Sultan ni nama dia Sultan Muzaffar Al-Kaukabri. Tempat duduk dia nama Irdil. Dekat mana? Dekat Iraq. Bila? 600 tahun 600 Hijrah. 600 Hijrah. Tahun ke 600 selepas hijrahnya Nabi SAW. Dia duduk tengok orang makin jauh pada Nabi SAW, orang makin tak kenal Nabi SAW, maka dia buat satu majlis namanya Majlis Maulidur Rasul SAW. Lagi 3 hari nak masuk bulan Rabiul Awal, dia sembelih unta, dia sembelih kambing, 1000 unta dan 1000 kambing disembelih. Panggil seluruh penduduk kampung, ramai-ramai semua. Ulama-ulama fiqh, ulama hadis, ulama tasawuf, semua berimpun-berimpun. Semua sambut kelahiran baginda Rasulullah SAW dengan membaca Al-Quran, dengan berselawat, dengan membaca hadis-hadis Nabi SAW, baca sirah Nabi SAW, baca syama'il. Tu yang kita buat pun. Tidak ni? Ada malam maulid Nabi SAW buat konsert rock. Tak tahulah. Sempena maulid kita panggil kumpulan rock ni untuk buat konsert rock. Saya simpan. Kita panggil artis perempuan tak pakai tudung ke? Tak ada. Kita buat apa? Baca Quran. Kita baca hadis. Kita selawat Nabi. Kita baca sirah Nabi SAW. Kita baca syama'il. Dan kita luahkan kegembiraan kita dengan kelahiran Nabi SAW. Itu yang kita buat pun. Betul tak? Ada tak kita kata kalau tak buat maulid berdosa? Ada tak?
Weh, masjid hampa tak buat maulid tau ni? Tak buat. Weh, berdosa habis satu kampung tak buat. Ada ke tu? Tak ada. Mana ada kita kata lagu tu pun. Buat-buatlah. Tak mau buat, tak apa. Betul tak ni? Ni macam tak setuju je saya kata ni. Betul tak? Lalu itu yang dibuat. Dialah di antara pelopornya. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah cerita Sultan ini seorang yang sangat hebat, seorang yang sangat kuat, seorang yang sangat berilmu dan seorang yang sangat soleh. Dan perbuatan dia menyambut maulid itu dipersetujui oleh ulama-ulama yang mai, yang melihat sendiri apa yang dia buat. Allahumma salli alaihi. Dalam kitab Syekh Ahmad Al-Qasim, kitab Maulid Sariful Anam, tajuk nama kitab Maulid dia. Cerita tentang seorang muhaddith. Nama dia Abdul Wahid bin Ismail. Nama apa? Abdul Wahid Ismail. Dia dengar cerita pada guru dia, seorang muhaddith lagi. Cerita tentang ada seorang lelaki. Bila dia masuk bulan Maulid, yang ni bulan Rabiul Awal, dia buat apa? Dia buat kenduri. Masuk aja bulan Rabiul Awal, bawa keluar duit, bawa keluar harta, buat kenduri besar-besaran di rumah dia. Panggil satu kampung semua pekat makan. Buat kenduri apa ni? Kenduri Maulid. Kenduri sempena Maulid Nabi SAW. Seronoklah. Tiap-tiap tahun masuk je bulan Rabiul Awal, dia akan buat majlis tu. Dia buat majlis tu. Sebelah rumah dia ada jiran dia. Jiran dia seorang Yahudi. Suami isteri. Isteri dia ni tanyalah dekat suami dia, pasal apa jiran kita ni tiap-tiap tahun masuk bulan Rabiul Awal ni dia buat kenduri lagu ni? Kata suami dia, jiran kita ni orang Islam. Depa percaya bulan Rabiul Awal ni bulan kelahiran Nabi depa. So dia buat kenduri tu ialah untuk dia sambut kegembiraan kelahiran Nabi depa. Jawab si suami kepada isteri tu. Maka habislah perbincangan dekat situ dan depa pun tidur. Dalam tidur isteri ni bermimpi. Mimpi ada seorang laki-laki yang sangat sega, yang sangat cantik, yang sangat berwibawa, duk berjalan nak masuk ke rumah jiran tu. Di dalam mimpi di sisi dia tu ada beberapa orang lagi, laki-laki yang gagah, yang soleh, duk ikut dan sangat taat dan sangat menghormati lelaki yang sangat sega ni. Lalu dia pun panggil salah seorang daripada ikut tu, dia tanya, ni saya nak tanya, man hadzal rajul jamilul wajh, siapa lelaki tu yang sangat cantik wajah dia tu, siapa tu? Lalu Salih Asyik Muhammad, depa ni kata, Salih Asyik Muhammad, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nak pi ke rumah lelaki tu untuk pi sampaikan salam dia. Pasal lelaki tu suka buat majlis untuk menyambut akan kelahiran dia ni, kelahiran Rasulullah SAW. Tu, oh macam tu. Kalau saya tegur dia, dia nak sambut tak saya ni? Kata perempuan ni, tegur Nabi SAW. Dia pun kata, ya, tegurlah dah. Dia pun, ya Muhammad, dia panggil macam tu lah. Dia bukan orang Islam kan. Ya Muhammad. Nabi SAW bila dipanggil tu, Nabi beralih kat dia, beralih tengok dekat dia. Memang sifat Nabi SAW macam tu. Nabi kalau orang panggil dia, dia akan beralih seluruh badan. Dia beralih menghadap perempuan tu. Dia kata, labbaiki, aku sahut panggilan kamu. Terus takjub perempuan ni, dia kata apa? Dia kata, subhanallah, kamu ni, saya ni bukan orang Islam. Saya ni
orang Yahudi, saya ni kadang-kadang benci sangat dengan agama kamu, tapi bila saya panggil kamu sahut saya dengan seruan. Kamu sahut saya. Dia kata Nabi SAW, Allahumma salli alaihi, demi Allah yang jiwa Muhammad, jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah aku sahut panggilan kamu, melainkan Allah telah mentakdirkan kepada kamu hidayah. Bila dia dengar macam tu, dia kata dekat Nabi, hulurkan tanganmu wahai Rasulullah, hari ini asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada semua melainkan Allah dan engkau wahai Muhammad adalah pesuruh Allah. Masuk Islam tu depan Nabi SAW. Bila dia masuk Islam, tuan-tuan, waktu tu dalam hati dia teringat, esok ni aku nak buat kenduri. Esok ni aku nak bangkit, aku nak keluarkan barang-barang aku nak buat kenduri maulid macam yang jiran sebelah aku buat, dan aku nak buat kenduri nak meraihkan kegembiraan aku masuk Islam depan Nabi SAW. Dia pun bangkit jaga-jaga pagi tu. Dia nak siap, dia tengok laki dia lagi awal. Kalut sana, kalut sini, pi dapur, pi apa semua. Dia kata, ni pasal apa yang kalut sangat pagi ni? Dia kata, aku hari ni nak bersiap-siap demi lelaki yang engkau berjumpa semalam ni. Dia kata, mana tahu aku jumpa siapa? Siapa bagi tahu aku jumpa siapa? Siapa bagi tahu kamu wahai suamiku? Yang bagi tahu dekat aku ialah lelaki yang engkau beriman dengan dia semalam, Rasulullah SAW. Aku masuk Islam selepas engkau masuk Islam. Subhanallah. Lelaki ini akan memberi syafaat kepada orang yang banyak berselawat kepadanya. Mimpi jumpa Nabi. Siapa orang Yahudi masuk Islam suami isteri, tahu pasal apa? Barakah maulid jiran dia. Jiran dia buat maulid, barakah tu melimpah. Bukan sakat yang duduk dalam ni. Barakah tu melimpah kepada jiran sebelah. Dan jiran sebelah tu orang bukan Islam. Dapat manfaat, dapat hidayah. Berpunca asbab daripada maulid yang dibuat oleh umat. Kalau orang luar sana pun boleh dapat barakah, takkan kita yang duduk dalam majlis maulid Allah tak bagi apa-apa. Itu yang tuan. Ada seorang dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Targhib salli ala sayyidina Muhammad, Al-Mushtaqin, Targhibul Mushtaqin, cerita tentang seorang salli ala sayyidina Muhammad yang namanya Abdullah bin Isa Al-Ansari. Jiran sebelah rumah dia ada seorang makcik tua. Makcik tua miskin, tak ada apa-apa. Salli ala sayyidina Muhammad. Dia ada anak lelaki seorang, muda lagi. Dan mereka tak ada apa-apa harta melainkan ada 1 dinar je. 1 dinar. Mahal jugalah 1 dinar tu. Kalau nilai kita lah ni RM1,000 lah lebih kurang. Itu saja harta yang dia ada. Yang tu je simpanan dia. Hasil daripada duduk simpan, dia duduk anyam, dia duduk apa, dia duduk buat tenun-tenun kain tu. Yang tu je yang dia ada. Dia simpan sebagai harta dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari makcik ni meninggal. Bila makcik ni meninggal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak dia tu warislah harta tu, 1 dinar tu. Dan anak ni anak soleh. Dia kata, aku takkan sia-siakan harta ini, melainkan aku akan pastikan dia bawa ke jalan akhirat, supaya jadi manfaat dekat mak aku. So dia duduk simpan lah duit tu, duduk tunggu waktu bila dia nak bagi, dia nak infak elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari dia keluar, dia nak pergi ada urusan dia. Dia tengok ada orang ramai-ramai duk berimpun. Dia kata depa ni duk buat apa? Dia pun pergi duduk sekali dengan kelompok tersebut. Rupa-rupanya kelompok ni sedang buat maulid.
Buat apa? Baca Quran, baca hadis, cerita sirah Nabi SAW dan jamu makan. Dia pun tuan-tuan Salih Muhammad, tak apalah, tunggu sampai habis, dia pun balik. Balik, malam tu mimpi. Mimpi apa? Mimpi kiamat. Mimpi goncangan kiamat, takut sangat-sangat. Tiba-tiba ada orang panggil nama dia. Hai fulan ibni fulan, bangun kamu. Dalam mimpi tu. Dia pun bangun, masuk kamu dalam kelompok orang tu. Dia pun masuk dalam satu grup yang dia tak kenal siapa pun. Kemudian Ustaz Ismail, nak pergi mana ni? Ada suara penyeru pula kata, masuklah kamu ke syurga dan kamu disediakan istana-istana untuk setiap orang daripada kamu dalam syurga. Dia pun seronok. Dia pun duk fikir, pasal apa aku dapat ni? Apa yang aku buat sampai aku dapat macam ni? Dia pun pergi, bawa sampai depan tu ada satu syurga, ada satu istana. Sangat cantik istana tu. Dan di sisi istana tu ada pengawal-pengawal istana apa semua. Dia pun sampai-sampai jeluh-jeluh tengok istana tu. Ya Allah, ada istana yang lagi cantik dalam istana tu. Istana luar cantik dah. Yang dalam tu lagi cantik. Lepas tu dia pun terlintahlah hati dia nak masuk dan dia ingat kata tu dia punya. Bila dia langkah saja nak masuk, ni yang pengawal tadi kata apa? Tunggu saat. Ini bukan hak kamu. Ini bukan untuk kamu. Habis untuk siapa ni? Ini adalah untuk orang-orang yang bergembira dengan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengadakan majlis untuk dia. Dia pun terjaga. Bila dia terjaga, dia teringat 1 dinar tadi. Dia pergi beli makanan, dia pergi beli macam-macam, dia pergi beli dengan wang 1 dinar yang dia ada. Dia panggil orang-orang kampung semua pakat-pakat mai berimpun dan dia buat majlis, bagi orang makan, dibacakan hadis, dia panggil ulama mai baca hadis, baca sirah, baca apa sebagainya, dan dia cerita mimpi dia kepada orang dan semua orang dengar tentang mimpi dia tu. Habis majlis, malam tu dia mimpi lagi. Mimpi siapa? Jumpa mak dia. Mak dia mai dalam keadaan pakaian cantik, wangi, bauan syurga, dapat mahkota, dapat kebaikan-kebaikan indah syurga. Dia kata, mak, apa yang mak buat ni sampai mak dapat nikmat macam ni? Mak dia kata apa? Terima kasih wahai anakku. Engkau lah yang telah menyebabkan aku dapat segala kemuliaan ini. Engkau telah menggunakan wang Salih Alaihi Muhammad, wang yang aku tinggalkan itu kepada jalan yang sepatutnya dan aku mendapat kelebihan-kelebihan ini. Tuan-tuan, Ustaz Muhammad cerita dia. Tuan-tuan tu cerita, ulama-ulama cerita dalam kitab-kitab mereka. Boleh ke duk pakai tu cerita-cerita tu buat dalil Ustaz? Tak, bagi semangat. Nah, kalau tuan-tuan tak mau tu sebagai dalil, tak apa. Kita ambil dalil yang sahih daripada riwayat Imam Bukhari tentang kelebihan orang mendapat manfaat daripada dia gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Tahu siapa? Tuan-tuan kenal tak manusia paling jahat dalam dunia? Siapa manusia paling jahat dalam dunia? Fir'aun. Fir'aun tak jahat lagi pada kawan ni. Kawan ni lagi terror punya jahat. Tahu siapa? Abu Lahab. Betul tak Abu Lahab paling jahat? Tahu pasal apa dia paling jahat? Pasal dia lawan manusia paling mulia. Siapa manusia paling mulia dalam dunia ni? Nabi SAW. Nabi SAW manusia paling mulia dalam dunia ni. Dan dia ni lawan manusia paling mulia. Siap tonjeng muka lagi. Wajak. Celaka kamu wahai Muhammad. Allah. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Tulis dalam Quran, melekat nama dia Abu Lahab. Tuan-tuan, melekat nama dia Abu Lahab. Orang baca ni, orang baca laknat Allah kat dia ni sampai hari kiamat. Nak cerita jahat tak jahat? Tuan-tuan boleh tak kalau Abu Lahab tiba-tiba dapat kata turun ayat cerita pasal nama dia, tiba-tiba dia kata apa? Rasulullah saya beriman. Boleh tak gitu? Takkan jadi macam tu. Pasal apa? Pasal kebenaran perkataan Allah. Betul tak? Takkan jadi macam tu. Dia takkan beriman punya. Tuan-tuan, Rasulullah Muhammad jahat sejahat manusia. Mati Abu Lahab selepas peristiwa Badar. Abu Jahal pergi masuk dalam perang Badar, mati kat sana.
Abu Lahab tak pi perang Badar pasal dia tak sihat. Dia hantar wakil untuk pi, tapi tekanan saudara daripada banyaknya orang mati, daripada pemimpin Mekah yang mati, malu sampai diperintahkan hampa jangan duk teriak, hampa jangan duk tunjuk, hampa jangan duk tunjuk sedih, sampai ke tahap itu. Tekanan yang dilalui oleh pemimpin-pemimpin Mekah pada tu menyebabkan dia juga mati. Abu Lahab selepas tahun dia mati, tuan-tuan tahu apa jadi? Selepas tahun dia mati, Al-Abbas. Siapa Al-Abbas? Pak menakan Nabi SAW. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia mimpi jumpa Abu Lahab selepas tahun Abu Lahab mati. Dia tanya ke Abu Lahab, apa jadi dengan hang ni? Dia kata sepanjang ni duduk dekat alam barzakh ni, tak ada hari pun melainkan tiap-tiap hari kena azab. Azab tiap-tiap hari, tak pernah direhatkan daripada azab kecuali hari Isnin aja. Pasal apa hari Isnin direhatkan? Pasal hari itu Rasulullah SAW dilahirkan, dan pada hari Isnin itu aku membebaskan Suwaibah. Pasal apa bebas Suwaibah? Pasal Suwaibah buat mai cerita kata Muhammad telah lahir. Suwaibah dia pergi balik cerita, ni Aminah dah lahir dah, dapat anak. Betul ke? Betul ke? Hang bawa mai berita gembira ni kat aku bebaskan hang wahai Suwaibah. Dia merdekakan Suwaibah, seorang hamba dia. Hamba ni sangat bernilai, tuan-tuan. Dia hamba ni ada nilai dia. Lagi hebat hamba tu, lagi kuat hamba tu, lagi mahal nilai dia. Tuan-tuan tengok tak cerita duk lelong. Apa punya sial lah. Tengok, elok. Lagi kuat, ini kuat. Umurnya 18 tahun. Dia katakan cerita. Orang ni mahal punya orang. Mereka amat nisfu tak laku. Lagi tua lagi. Dia ada nilai dah. Dan cara Nabi SAW untuk membebaskan hamba-hamba ni, tuan-tuan, secara berperingkat, ialah Nabi SAW jadikan kelebihan-kelebihan orang yang membebaskan hamba, dan Nabi SAW juga ada dalam syariat ada kafarah daripada perbuatan yang dia buat dengan membebaskan hamba. So automatically dua hamba bebas seorang. Membebaskan hamba ni satu benda yang sangat hebat yang dibuat oleh seorang-seorang daripada Sayyidina Muhammad, daripada orang waktu tu, dan dia bebaskan Suwaibah tu pasal apa? Pasal gembira dengan kelahiran Nabi SAW, dan dia dapat keringanan daripada azab pada setiap hari Isnin pasal perbuatan dia bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Tu orang paling jahat. Takkanlah kita yang main ni sebab cinta kat Nabi SAW tak dapat manfaat. Betul tak ni? Takkanlah tak dapat manfaat. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli alaihi Muhammad. Dah jauh pada Nabi SAW. Apa cara lagi nak buat? Cara dia macam ni lah. Berhimpun, cerita pasal Nabi, cerita pasal sejarah Nabi, cerita pasal ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Satu hari, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kisah ini dicerita oleh Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu. Abdullah bin Hisham cerita, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun bi yadi Umar bin Al-Khattab. Saya kalau baca hadis ni, tuan-tuan, geram kita dengar. Kata Abdullah bin Hisham, dia kata, kami berjalan dengan Nabi SAW satu hari. Jalan ramai-ramai. Dan wahwa akhirun biyadi Umar bin Al-Khattab. Nabi SAW duduk pegang tangan Sayyidina Umar. Jalan ni pegang tangan dua-dua tu. Orang cinta buat lagu tu. Macam kita lah. Sayang tak kat bini kita? Jalan pegang tangan tak? Mengakut sungguh empat ni. Peganglah tangan maklum tu. Jalan tu pegang tangan tu. Subhanallah. Pergi market. Mak ni. Pegang tangan ada orang. Ambul maklum. InsyaAllah. Subhanallah. Saya pegang tengok maklum. Balik lagi pegang tangan dia.
Hai, buang tebiak orang tua ni nak mampus apa dia kata. Allah dulu waktu muda-muda lu kau main lagi ni macam berakak tangan ni. Dia ni, oi sambil duduk makan umur pegang tangan insya-Allah. Saya hari tu saya pergi ceramah tu tempat. Habis kuliah apa semua kami pergi singgah makan. Ui pak cik dengan mak cik tu tuan-tuan sekalian bersuap mak cik tu suap, pak cik tu makan masya-Allah. Romantik ya tuan-tuan. Balik suap tengok. Ni abang nak suap sikit. Tuan-tuan tahu tak Nabi SAW bila Sayyidina Aisyah radhiyallahu minum, satgi dia minum bekas Sayyidina Aisyah, tang mulut Sayyidina Aisyah minum. Ada tengok, tang mana kena mulut tu? Tang tu dia minum. Allah Rabbi. Tuan-tuan balik try lagi. Kawan baru lepas hisap udang garam. Satgi lagi bini dah ngotok apa ni. Subhanallah. Allah subhanahu. Luah ni jalan ni. Jalan pegang tangan Nabi SAW. Ya Allah, tangan lembut ni Nabi. Subhanallah. Sayyidina Ali kata apa ni? Tapak tangan Nabi ni macam sutra lembut dia. Tapak tangan tebal, tapi macam sutra lembut dia. Seorang sahabat Nabi nama Zahid. Zahid ni dia orang kampung, orang pendalaman sikit, ulu sikit. Tapi dia sangat sayang kat Nabi SAW. Kalau dia mai rumah Nabi, dia akan bawa mai buah-buah lah. Buah pisang, buah apa. Dia bawa lah bagi hadiah kat Nabi. Memang Nabi SAW ajak para sahabat suka bagi hadiah. Dan sifat Nabi SAW, bila Nabi terima hadiah, Nabi akan balas balik hadiah. Ini orang beriman sama orang beriman, dia suka bagi hadiah. Saya Muhammad. Bagilah hadiah. Jiran-jiran mai rumah kita bagi hadiah. Ni amalan kawan dulu-dulu. Tok-tok kita, mak-mak kita dulu. Betul tak nak? Masak buah Melaka. Dulu-dulu kan buat sendiri. Tuan-tuan tahu tak? Kat Melaka pun tak ada buah Melaka tu. Pandai-pandai fitnah Melaka dengan buah tu. Di sana panggil onde-onde. Adalah. Dia buat satu. Saya lagi suruh. Pergi hantar rumah Mak Lang. Pesan kat Mak Lang tu. Mak nak bekas balik lah. Faham lah tu. Nak bekas balik lah. Tu maksud balas balik lah. Dia pun pergi hantar lah Mak Lang. Mak Lang. Ni mak bagi ni. Mak pesan dia nak bekas balik. Tunggu sana. Dia basuh rumah. Dia basuh-basuh bekas tu bagi balik. Kosong. Bagi balik. Mak ni Mak Lang bagi balik bekas. Mak Lang ni tak faham bahasa dia kata. Orang suruh balas. Ya ni. Pergi hantar pula tu makcik pula bagi. Pakat balas hari tu mak masak satu jenis kuih je. Kita makan 4-5 jenis kuih. Betul tak? Sebab tu kita dulu tuan-tuan, dia punya ukhuwah dia lain. Satu kampung ni berkasih sayang. Ambil berat antara satu sama lain. Anak hang, anak aku, anak hang. Betul tak? Kita dulu terjun sungai kat belakang tu. Yang tunggu tepi sungai pegang rotan. Hang naik kah? Tu bukan pak kita. Tu jiran sebelah tu. Hang naik kah? Kita semua ni, wah, dia pergi kawan. Balik rumah lagi kita. Ni tengok anak hang terjun sungai ni. 4 balon pula lagi. Wah, pula kena. Aduh, subhanallah. Tahu pasal apa? Ambil berat. Sayang. Pasal apa sayang tu? Pasal ada hubungan hati. Pasal apa hubungan hati tu? Pasal rajin bagi hadiah. Bagi sedekah. Orang lain ni tak bagi dah tuan-tuan. Tak ada dah. Sendiri-sendiri. Nak bagi apa? Dia pun beli kat kedai. Dia pun sambil lalu beli kat kedai. Dia kata, tak beli. Beli buat apa? Dia kata saya ni. Saya pun beli kat kedai. Dia kata. Allah, saya tuan-tuan. Dia mai bawa hadiah. Bagi kat Nabi SAW. Bila Nabi SAW dapat hadiah, Nabi SAW akan balas balik. Sayang. Dia berjalan dekat pekan. Jalan dekat pasar, jalan-jalan. Tahu Nabi buat apa? Nabi pelan-pelan pergi kat belakang. Peluk daripada belakang. Zahid tu orang kampung ulu. Mai dengan belemuh dengan apa busuk. Nabi boleh main belakang peluk belakang. Teka siapa ni? Nabi buat main-main dengan dia. Cak teka siapa ni? Dia tahu tak kata tu Nabi? Tahu tuan-tuan. Tubuh Nabi ni wangi. Nabi tak pakai minyak wangi pun wangi dah tubuh dia.
Sampai Ummu Sulaim pernah panggil Nabi SAW baring atas tilap, hampak tikar ni, tikar kulit. Tadah bagi Nabi peluh. Peluh ni, dikikih peluh Nabi tu, kikih ni, buh dalam botol. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu waktu nak meninggal dia simpan peluh Nabi dalam botol tu, kafan sekali dengan dia, tanam sekali dengan dia. Peluh Nabi boleh buat minyak wangi. Peluh kita bau belacan. Itu pun pakai minyak wangi tak mau, hangit. Ni, pakai minyak wangi sikit. Nabi walau wangi macam tu tuan-tuan, Nabi tak pernah tinggal minyak wangi. Sunnah Nabi SAW suka pakai minyak wangi. Allahumma salli ala sayyidina. Ada seorang mai jumpa Nabi Rasulullah. Rumah saya nak kenuri. Anak saya nak kahwin, nak perempuan saya, tapi anak perempuan saya tak ada minyak wangi. Tak ada nak wangikan pengantin perempuan ni, tak ada. Rasulullah minta sikit minyak wangi. Rasulullah pun tak ada minyak wangi. Kikih peluh Nabi SAW, buh dalam bekas, nak ambil balik. Yang bekas ni, kikih peluh, nak ambil balik. Balik buat minyak wangi. Dia balik pakai minyak wangi. Orang mai rumah dia, melekat minyak wangi tu balik. Bukan takat tu, 4 hari 4 malam rumah dia bau wangi disebabkan peluh Nabi SAW. Allah Rabbi SAW. Dia peluk, dia tahu tak kata Nabi? Tahulah, dengan kulit lembutnya, dengan baunya. Tapi orang main dia pun main lah. Tak tahu siapa tu. Boleh. Oh Rasulullah, bila tahu Rasulullah, lagi dia perkejap lagi. Siapa nak beli budak ni? Nabi kata. Rasulullah, siapalah nak beli saya ni? Tak ada apa-apa. Saya ni bukan ada apa-apa. Kamu tak ada apa-apa di sisi manusia, tapi kamu sangat bernilai di sisi Allah. Tengok Nabi SAW macam mana watak dia. Allahumma salli ala tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina Umar pegang tangan dengan Nabi SAW. Jalan. Bila pegang tangan Nabi, dia pun luah perasaan dekat Nabi SAW. Dia kata, Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata, Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Dia kata, wahai Rasul, ni luahan perasaan dekat orang yang dia cinta. Lepas tu Nabi pesan kat kita apa? Bila kamu sayang kat seorang, bagi tahu kat dia, kata kamu sayang kat dia. Bagi tahu, cerita kat dia. Maknanya, saya sangat menyayangimu. Ting tong. Tu, saya iklan dengan dulu. Ni cerita berkasih sayang kerana Allah. Berkasih sayang kerana Allah. Dia cerita di luar. Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh aku sangat mencintai kamu ya Rasulullah, lebih daripada apa pun yang ada dekat alam kaum ini, lebih pada semuanya Rasulullah, melainkan diriku sendiri. Ini kira luahan hati paling ikhlas daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi SAW kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salli alaihi wasallam. La. Faqala Nabi SAW, la. Tidak wahai Umar. Walladhi nafsi biyadih. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Sehinggalah aku ini engkau cinta lebih daripada diri kamu sendiri. Kata, kalau kamu kata kamu cinta pada aku, tapi kamu cinta daripada kamu lebih pada, tak cinta lagi. Cinta kat Nabi ni lebih pada diri kamu sendiri. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Faqala Umar, maka Sayyidina Umar, faqala lahu Umar, maka Umar pun berkata, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Wahai Rasulullah, sekarang ni salli ala Sayyidina Muhammad, engkau aku cintai lebih daripada diriku sendiri. Maka faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW pun berkata, al-an ya Umar, sekarang ni baru benar wahai Umar. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu, nak cinta kat Nabi SAW ni, cinta kat Nabi mesti lebih daripada apa pun yang ada kat dalam muka bumi ni. Tuan-tuan cinta dekat isteri kita lebih pada cinta Nabi,
tuan-tuan tak sempurna iman. Cinta kat anak-anak kita lebih pada cinta kat Nabi, tak sempurna iman. Cinta kat mak ayah kita lebih pada cinta kat Nabi, tak sempurna iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia cinta pada aku lebih pada cinta pada mak bapak dia, lebih dia cinta daripada sallallahu alaihi Muhammad, anak pinak dia, dan lebih dia cinta lebih daripada manusia seluruhnya. Tuan, macam mana nak cinta kat seorang yang kita tak pernah berjumpa? Betul tak? Duduk dengan mak kita, tengok mak kita daripada kecil, mak kita susah payah kat kita, jaga kita daripada kecil. Kita ni tuan-tuan sekalian, dia sanggup sampai tak makan asalkan kita makan. Betul tak? Dia demam. Kita tu dia berat lagi ni, walaupun dia tak sihat. Kita tengok susah payah dia membesarkan kita daripada kecil sampai kita besar. Patut tak kita sayang mak kita? Patut sangat. Kita kenal dia luar dalam. Tu mak kita. Ayah kita pun sama. Tuan-tuan, cinta kat mak, cinta kat ayah lebih pada cinta kat Nabi SAW, tak sempurna iman. Anak kita lahirkan dia. Ingat senang nak beranak tuan-tuan. Hampa bukan tahu. Tengok dia bawa belakang. Waktu mengandung tu, ya Allah, beralih kau ni tak kena, beralih kau ni kena. Tidur kau ni terlentang tak kena, mengiring tak kena. Tengok. Sakit dia sakit, tulang belakang sakit dia cekang kat dekat betih. Sakit cekang apa, lagi sakit pinggang. Allah Rabbi. Yang kita kerja, lena aja. Lena. Waktu beranak pula ni, separuh mati pula beranak ni. Musa Simat. Lepas beranak pula, nak besar pula, ya Allah, merah biji mata lah. Malam-malam dia berjaga, siang dia lena. Siang pula pakai-pakai duk mai, takkan kita nak lena. Pakai duk mai ziarah pula rumah. Kita punya mengantuk, anak duk berjaga malam. Yang lelaki kita jenis orang sabar. Sabar. Orang perempuan jenis tak sabar. Bunyi sikit dah jaga dah. Lelaki dia anak, wah, dia lena. Buat tak tahu. Jenis orang sabar. Allahu Rabbi, sementara nak besar. Sekali dia jadi lagu tu, sekali dia lagu ni. Orang ni buat program dengan Kementerian Kesihatan, pergigian. Dia kata budak-budak sementara nak besar ni, dia kata macam-macam perangai dia tak. Pi cek gigi anak waktu dia dah start tumbuh sebatang gigi tu, boleh bawa pi klinik gigi untuk cek gigi dia dah. Tumbuh sebatang gigi dah, pi cek dah. Depa akan bagi apa tadi sebut tu, untuk jaga gigi tu anak jadi elok. Bahkan kalau anak nak tidur, dia kata Sallallahu Alaihi Muhammad, pastikan susu ni dibersihkan sebelum tidur. Anak-anak jadi demam, anak tak sihat, jadi jangkitan kuman, bawa pi kat dia, dia kata tengok bawah langit-langit tu. Ada dia panggil apa? Susu basi melekat dekat bawah tu menjadi penyebabkan anak kena jangkitan kuman, nak demam. Dia kata, tiap hari nak tidur, lepas menyusu, cuci gigi anak dulu, cuci mulut anak tu. Dengan tu apa semua. Tahu tak kerja siapa tu? Nunggu belakang lah. Hampa tak boleh harap. Betul tak? Ada lelaki kita lomba kerja tu? Oh, dia pun tak ada. Tuan-tuan dia kira bagus juga lah. Lepas tu dia besar pula tu. Gaya besar pula. Allah, dia buah lah. Kok tu, kok ni, kok tu, kok ni. Jatuh tersembam, tercabut gigi. Tuan tahu tak, gigi kita tumbuh rupanya. Saya pun baru duduk belajar pun, dia doktor duduk cerita. Dia ada gigi waktu dia nak dalam tumbuh tu, yang di luar ni dah jadi, yang dalam tu tak pandai diri. Akak dia tak pandai diri. Dia kata bila jatuh, gigi tercabut, boleh pergi kat klinik dalam masa saya cuma berapa jam tu, dia boleh bubuh balik gigi tu. Dia pelekat balik, dia akan jadi balik gigi tu. Kita kalau cabut tu pakai buang tu ya tu. Rupanya boleh. Cara dia kulum dalam mulut. Betul? Kulum. Bawa pergi klinik, dia nak ayat liok kita. Jangan kulum mulut mak dia. Tambah mulut pak yang gudang garam tu. Lagi pening doktor tu lagi. Dia kena jatuh tu, dia kadang main-main bola, pum, belaga gigi tercabut. Kita kata basuh, bola mulut kulum. Bagi dia kena ayat liok tu, dia tak hilang dia punya dia punya kalsium dia tu.
bawa pergi, sekejap doktor akan pasang balik, lekat balik kata. Lepas berapa lama dia akan lekat balik gigi tu. Baru kita tahu. Kata kalau tak mau bulan mulut pun dia kata bulan bekas ludah benda tu. Ludah tu pun ludah ayak liuk anak tu. Ayak liuk opak tu. Macam dia nak pergi esok nak pergi test air kencing. Yang mak tu yang apa ni? Yang lelaki tu nak pergi esok nak pergi test air kencing kat klinik. Lepas tu dia bangkit awal-awal pagi tu dia kencing saja, dia pergi tak kat bendui apa? Bendui bilik air. Lepas tu bini dia masuk, pum tersepak tumpah. Dia kata mampu dah aku lelaki dia cengeng. Kata aku nak buat ke mana tuan-tuan. Tak dia buat apa, dia kencing lah tu. Dia kencing, dia tutup. Esok bawa pergi cek apa semua. Doktor panggil lagi. Memang masuk Ustaz. Duk tengok atas bawah. Dia kata ni masalah ni. Kami dapati tuan telah mengandung. Aduh subhan. Betul sebab. Ludah tu bagi ludah ayak liuk dia lah. Kan? Kemudian bawa pergi. Ataupun kita boleh buat susu segar apa macam tu lah. Itu semualah. Buah Allah nak jaga. Tuan-tuan saya cuma cara kecil-kecil, cara besar-besar ni. Tapi itulah nak kita. Sayang tak ada dah. Sayang tak ada dah. Oi, cinta kat anak lebih daripada cinta kat Nabi SAW. Tak sempurna iman. Lepas tu macam mana kita pelik dan ajibnya bila kita boleh cinta kat seorang yang kita tak pernah berjumpa lebih daripada orang yang kita pernah jumpa. Ni sangat ajib. Betul tak ni? Sangat ajib. Dan itulah umat Nabi Muhammad SAW yang Nabi SAW sangat rindu. Nabi duduk teriak satu hari. Teriak, sahabat kata, pasal apa? Pasal apa kamu teriak? Wahai Rasulullah, apa yang kamu duduk sedih apa ni? Aku rindu dekat saudaraku. Aku rindu kat saudaraku. Ni kami duduk ada ni Rasulullah, kami duduk ada ni. Nabi kata, antum ashabi, kamu tu sahabat-sahabatku. Aku rindu saudaraku. Siapa mereka ni? Mereka yang hidup selepas aku, selepas kamu. Tapi mereka sangat beriman kepadaku dan sangat mencintaiku. Pelik tuan-tuan sekalian. Orang yang tak pernah berjumpa tapi sangat mencintai. Pelik. Tapi itulah umat Nabi Muhammad SAW yang sangat dirindui. Tuan-tuan, salawat Muhammad. Cukup tak kat tu malam ni. Pasal apa? Nak berhenti tu. Nampak? Salah apa lah hidang awal sangat. Allah. Tak rehat lagi ni tuan. InsyaAllah. Jadi teruskan dengan sambutan Maulid Rasul SAW ni bukan takat hari ni saja. Tuan-tuan buatlah apa saja program. Saya nak ajak tuan-tuan sekalian, di antara cara untuk kita menzahirkan kegembiraan kita dengan kelahiran Nabi SAW ialah perbanyakkan kenduri dan sedekah bagi orang makan. Makan. Anak kita nak pergi sekolah, tanya dekat sekolah tu ada berapa orang dalam kelas tu. Dia kata ada 40 orang. Nah, hari ni pergi order 40 bungkus nasi lemak. Ni, hari ni mak bagi nasi lemak seorang satu. Pasal apa? Pasal kenduri Maulid Rasul SAW. Beritahu dia. Buat kenduri. Pergi kat kedai tu, pagi-pagi tu, roti canai tu, apa semua. Geng-geng masjid balik pekat pilih ke Suan. Pergi kat kedai tu, nah ni RM100. Siapa yang main makan kat kedai hari ni, ni saya belanja belakang. Takat RM100 ni. Bagi dia makan. Pasal apa ni Haji? Pasal apa ni? Kenduri Maulid. Buat. Pergi kat kedai makan, tengok orang duk makan ketayak-ketayak apa semua tu. Bagi tahu kata, ni tu yang tu saya bayar. Yang tu. Lepas tu tak usah pula dia. Tak payahlah pergi sudahlah. Itu tulis pula ni. Beritahu ni saya bayar nanti. Bagi tahu kat depa kata ni Haji Ismail bayar. Ni rumah nombor 47 tu. Ni nombor IC 0. Terus ada habak semua. Dan dia sudahlah buat kenduri. Kenduri apa? Kenduri Maulid Rasul SAW. Kita buatlah apa-apa penzahiran, bentuk penzahiran cinta kita kepada baginda Rasul SAW. Banyakkan selawat pada Nabi SAW. Banyakkan bersedekah. Banyakkan bagi makan orang. Banyakkan membaca kisah-kisah hadis Nabi SAW. Cerita tentang Nabi SAW. Buat apa saja yang berkaitan Nabi SAW. Kalau tanya pasal apa? Pasal bulan Maulid Rasul SAW. Sekadar itu yang mampu untuk kita buat sebagai penzahiran cinta kita kepada baginda Rasul SAW. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk saya dan pahamat kita semua, insya-Allah. Kita jumpa lagi di masa dan ketika. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin
sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.